Salam hormat, salam sejahtera kepada para hadirin. Nama saya Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mentajam, Pulau Pinang. Sekarang tinggal di Kluang Johor. Sebelum saya bermula, saya ingin mengucapkan selamat berpuasa. Dan semoga kamu pada masa ini bersiap sedia juga untuk hari raya puasa yang akan datang. Jadi selamat berpuasa dan waktu buka puasa selamat makan. Okey. Baik, sila tengok di sini WhatsApp saya 019 7878 299. WhatsApp ini untuk menempa buku saya. Buku saya ini di samping diminta oleh subscriber. Pernah mereka tanya saya, adakah Dr. Lee menulis buku? Dan saya sendiri, pengalaman saya, setiap minggu atau 2 minggu saya ke kedai buku. Sepanjang masa ini saya selalu ke kedai buku, kecuali masa ini PKP. Sebelum itu saya selalu ke kedai buku dan amat duka cita sebab jarang sekali dapat membeli buku yang khususnya berfokus kepada grammar. Biasanya cara berformat, model test atau topikal, tetapi topikal itu pun berasas peperiksaan, sangat berorientasi peperiksaan daripada menguasai bahasa itu. Ada juga saya nampak buku-buku sekolah rendah grammar, tetapi buku-buku tersebut itu penuh dengan gambar dan penuh dengan penerangan, tetapi latihan sedikit sahaja. Tidak cukup untuk pelajar menguasai tata bahasa. Sebab itu saya sendiri buat keputusan. Saya sendiri keluarkan buku penuh dengan latihan. Jadi buku saya ini 1384 soalan penuh dengan keterangan atau penerangan, dan di belakang saya bekalkan jawaban. Jadi jikalau kamu berminat untuk membeli buku saya, sila WhatsApp kepada saya sekarang. Sebab apabila PKP sudah selepas PKP, moga-moga kita semua sehat, kita semua selamat. Jadi kita boleh balik ke kehidupan biasa seperti dulu. Masa itu saya akan hantar buku saya untuk dicetak dan diikuti dengan lagi satu kerja, yaitu menghantar kepada sesiapa yang menempa buku saya. Sebaik sahaja buku telah dikirim, saya di sini akan memuat naik video-video di mana saya akan mengikut buku saya. Setiap bab dalam buku saya akan muat naik video, buat penerangan dan membincangkan soalan dan jawapan dengan kamu, supaya kamu tahu. Sebab buku ini kita kata belajar sendirilah, self study. Kadang-kadang akan menghadapi masalah juga. Jadi apabila menonton video saya, maka lebih jelas mengapa jawapan sedemikian. Dan ada subscriber yang bertanya saya, Dr. Lee ada ajar bahasa Cina? Kemudian ada yang bertanya, Dr. Lee ada ajar bahasa Melayu? Jadi tidaklah. Sebab mengajar English ini pun saya tidak cukup masa, saya kesuntukkan masa. Mengajar bahasa Melayu memang saya mengajar selama ini. Sekarang saya mengajar juga SPM bahasa Melayu, mengajar Komsa sekarang dan sebagainya. Sebab sebelum saya buka pusat tuition sendiri, saya memang guru bahasa Malaysia, bahasa Melayu di sekolah menengah. Tetapi apabila saya, bukan tetapi lah,
Saya kata selepas saya meletakkan jawatan di sekolah menengah, sekarang saya di pusat tuition sendiri, saya ajar juga bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Tetapi di YouTube saya tidak dapat, saya terlalu sibuk. Seperti saya kata tadi ya, saya kesuntukan masa. Untuk mengajar ini pun sudah kesuntukan masa. Nah, apatah lagi ajar bahasa Cina, bahasa Melayu. Jadi very sorry. Okay, baiklah. Bab ini lesson 133 berkenaan dengan seorang subscriber yang bertanya saya selepas dia menonton video saya tentang has dan have. Subscriber ini bertanya saya pula, mengapa have a look, have a see, have a look, have a try, mengapa dia tidak bersama, mengapa dia tidak sama dengan apa yang Dr. Lee mengajar? Sebab saya mengajar have maksudnya mempunyai. So I have a house. I, you, we, they have. He, she, it has. Kalau she has a house, dia mempunyai sebuah rumah. Atau kita gunakan have, has untuk menunjukkan kesan. Apabila kita bermaksud atau apabila kita bercakap atau menulis already. Already maksudnya kerja itu sudah dibuat. Tetapi kita tidak beritahu masa spesifik bila kerja ini dibuat. Kita hanya cakap kita sudah buat kerja. Tetapi tidak sebut tadi, 2 minggu yang lalu dan lain-lain lagi. Jadi I have eaten already. Has dan have ini kata kerja. Ini kita panggil past participle. Past participle makan tiap-tiap hari, eat. Kemarin makan, ate. Past participle eaten. Past participle digunakan, eaten digunakan untuk has dan have. Atau I have just eaten. Kita juga boleh gunakan just. Just maksudnya ngam-ngam sahaja, baru sahaja, tidak lama. Tetapi sama juga. Kita tidak sebut bila, hanya cakap ngam-ngam sahaja atau baru sahaja, tidak lama lah dahulu. Jadi have just eaten di sini digunakan sebagai suatu perkara yang baru berlaku. Bahagian grammar ini dipanggil present perfect tense. Sekarang ke soalan subscriber. Dia tanya saya, mengapa Dr. Lee mengajar tidak sama? Mengapa ini tidak sama dengan apa yang Dr. Lee mengajar? Jadi sekarang saya beritahu mengapa. Oke? Ini memang tidak berkenaan dengan grammar. Ini tidak. Ini ialah frasa. Frasa maksudnya simpulan bahasa, peribahasa, ungkapan, perumpamaan dan sebagainya. Oke? Jadi ini sebenarnya seperti seolah-olah kita gunakan bahasa kiasan. 3 perkataan, 1 maksud. Jadi dia tidak bermaksud saya mempunyai satu atau sebuah tempat duduk. Tidak ada maksud. Saya mempunyai suatu penglihatan. Tidak ada maksud juga. Saya mempunyai satu percubaan. Sama juga. Sebab itu, yang kamu tanya saya tidak berkenaan dengan apa yang saya mengajar. Langsung tidak berkenaan. Sebab ini adalah bahasa berbunga, bahasa yang menghiaskan bahasa kita, bahasa kiasan. Oke, dia seperti simpulan bahasa. Have a seat maksudnya sila duduk. Have a look, sila tengok atau tengok. Have a try, cubalah atau sila cubalah. Jadi dia langsung tidak berkenaan dengan grammar, dengan apa yang saya telah mengajar. Paham? Ya, kamu mesti paham. Baik, sekarang sebab saya mengajar ini, jadi sama. Saya pernah ajar, tapi saya rasa mengajar sekali lagi tidak apa. Oke? Present perfect tense. Present perfect tense ialah tidak sebut bila sesuatu perkara itu dilakukan. Jadi kita hanya menggunakan perkataan seperti already, sudah, just, baru sahaja. Itu saja. Kita tidak sebut 2 hari yang lalu
minggu lepas atau minggu lalu, pagi tadi, tidak. Kita tidak sebut. Kita hanya cakap pekerjaan itu sudah siap dan kita boleh lihat kesannya. So, present perfect tense mula-mula kita mesti ingat I, you, we dan they kita gunakan have, he, she, it kita gunakan has. Kalau have dan has di belakangnya ada past participle. Past participle ini given. Maksud kita ialah perkara itu sudah dilakukan. Perkara itu baru sahaja dilakukan, tetapi tidak sebut tepat bila. Tidak ada masa yang spesifik. So, I have eaten already, atau we, atau they, atau you have eaten already, sama juga. Kalau she has eaten already, sama. Maksudnya dia sudah makan, tetapi tidak tahu bila lah. He has eaten already, it has eaten already. So, yang eaten ini digunakan bersama dengan have dan has. Past participle maksudnya eat, tiap-tiap hari makan, ate, kemarin makan, eaten. Tempat ketiga, eaten dipanggil past participle. Give, memberi. Saya memberi tiap-tiap hari, I give. Kemarin I gave, G-A-V-E. Past participle given. Jadi given digunakan dengan has dan have. Kemudian kita boleh juga gunakan, kita harus menggunakan have dan has dengan past participle dengan perkataan just, baru sahaja. We have, I have, you have, they have, he has, she has, it has. Selepas have dan has, just tempatnya. Tengok di mana lokasi. Just dan just. Lokasi just di belakang has dan have, bukan di hujung. Already di hujung. Kalau have, selepas perkataan have dan has. So we have just eaten. Kami baru sahaja makan, tetapi tidak cakap bila. Perut masih kenyang. He has just eaten. Dia baru saja makan. Jadi beginilah caranya kita menggunakan present perfect tense. Dan apa itu past participle? Past participle eaten, taken, given, menyanyi, sing. Kemarin sang, S-A-N-G. Past. Kalau past participle sing, sang, sang, S-U-N-G. Kalau sang itu past participle. Oke? Mungkin kamu bertanya saya, bagaimana kita gunakan has, give, gave, given? Ini adalah senarai, ada senarai kata kerja give, gave, given, sing, sang, sang, come, came, come. Itu kita mesti nomor satu hafal, atau kita mesti merujuk kepada senarai yang diberi dalam grammar, baru kita pandai. So ingat kepada subscriber yang bertanya saya, kamu betul. Kamu cakap yang tiga ini tidak saya ajar dalam lesson saya. Memang. Sebab apa? Ini adalah phrases, frasa, seperti peribahasa, simpulan bahasa begitu. Jadi dia bukan bahagian grammar. Sebab itu saya tidak ajar. Okey, sebab saya fokus kepada grammar. Okey, so setakat ini sahaja. Sehingga kita bertemu lagi. Saya ucapkan sekali lagi selamat berpuasa, selamat membuka puasa, dan selamat membuat persediaan untuk hari raya puasa. Dan sila like, share dan subscribe. Sekian, terima kasih.